Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan disebut oleh Al-Hafiz Al-Munziri sebagai Sahihul Isnad. Maksud sanad dia sahih, rangkaian perawi dia tu sahih. Cerita tentang Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni adalah asal daripada Parsi. Kita Muslim ni kurang. Biasanya kita mari banyak kita tengok orang Iran. Tapi kali ni orang Iran mungkin tak kena waktu cuti banyak. Lupa cerita orang Iran ni dia Syiah. Tetapi mereka keturunan Parsi. Parsi ni bukan Arab. Ramai orang dia tak tahu, dia ingat Iran tu Arab. Iran tidak Arab. Iran Parsi. Salman, sebenarnya saya cerita Salman adalah seorang yang hebat, kurniaan Allah berada. Daripada keluarga anak orang agama Majusi, agama sebuah api. Bapa dia train dia supaya dia boleh jadi Tok Sami, Tok Pendeta. Dalam dia ulang alik pergi ke dia punya kuil tu, dia tengok gereja Kristian. Dia tengok, dia kata dia rasa Kristian ni lebih betul daripada Majusi. Lalu dia selalu pergi ke situ. Bapak dia tak tahu, sehingga lama-lama dia dapat pesanan dan dia bagi tahu bahawasanya apabila aku mati nanti dia pergi ke tempat lain, tempat yang lebih besar jalannya. Akhirnya dia tahu, bapak dia tangkap dia, ikat dia. Kakak dia bebaskan dia, dia lari. Dia pergi satu gereja ke satu gereja. Dia jumpa padri yang penipu, padri yang curi duit orang macam-macam. Tapi salah seorang padri itu pesan bahawa dah sampai masa bahawa akan lahir Nabi akhir zaman. Jadi kau pergi ke Yazid. Dalam perjalanan dia ke Yazid, dia telah diinayai dengan ditangkap, dijadikan hamba, kemudian dijual kepada keluarga Yahudi Madinah bin Al-Firyas. Dia jadi hamba, tolong buat kebun kurma. Satu hari dia dengar, dia duduk dalam pokok, dia dengar orang duk cerita tentang lelaki yang mendakwa diri menjadi Nabi yang berada di Mekah. Turun tanya, kerana dia mengembara apa tujuan dia nak cari Nabi. Dia turun tanya dan dia kena pelempang sekali sebab dia kata, engkau hamba, engkau tak ada hak campur tangan dalam perkara ini. Sehinggalah Nabi SAW datang dan kita tahu cerita dia. Dia tengok ciri-ciri Nabi dan dia percaya dengan Nabi dan dia masuk Islam. Hebat berjuang dengan Nabi di Madinah, berperang bersama Nabi, dia yang mencadangkan khandak macam-macam. Kalau nak kira jasa, hebat. Satu hari apabila dia nak meninggal, Sa'ad bin Abi Waqqas ziarah dia. Dan bila ziarah dia, tengok dia menangis. Di saat dia hampir meninggal, kata Sa'ad, wa ma yubkika ya Salman, alaysa qad sahabta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan kau menangis, wahai Salman? Tidakkah kau telah bersahabat dengan Nabi SAW, Rasulullah? Salman kata, aku tak menangis kerana sahabat Nabi. Wala abki dhimnan lid dunya wala karahatan lil akhirah. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya ahdan wala ara illa inni qad ta'addait. Dia kata, aku tidak menangis kerana cintakan dunia dan benci pada akhirat dan mati. Tapi aku menangis kerana Rasulullah telah janji dengan aku satu perkara, dan aku rasa, aku duk nampak macam aku langgar janji itu. Kata Sa'ad, wa ma'ahida ilaika
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda apa yang Nabi janji kat kau? Dia kata ahida ilayya an yakfi ahadukum mithlu zahid tariq wa ma ara illa inni qad ta'addit wa amma anta ya Sa'd fattaqillah 'inda hukmika idha hakamta wa 'inda qismika idha qasamta wa 'inda hammika idha hamamt. Dia kata Rasulullah janji ke aku, kata Nabi, cukuplah seseorang kamu itu mengambil bekalan sekadar seorang pengembara, dan aku rasa aku dah ambil lebih dalam perjalanan dunia ini. Adapun engkau Aisyah, takutlah Allah, aku pesan kepada engkau, maka hendaklah engkau apabila berhukum, takutlah Allah apabila engkau berhukum, takutlah Allah apabila engkau membahagikan harta, dan takutlah Allah apabila engkau bercita-cita kepada sesuatu benda. Hadis cerita Salman ini menjadi satu perkara yang sukar kadang-kadang untuk kita bezakan antara kita yang memerlukan dunia harta umat Islam pada hari ini dengan antara kita yang meletakkan dunia suatu kecintaan dalam jiwa kita. Kadang-kadang kita tak boleh kata pada orang Islam jangan cari harta, sedangkan orang lain merebut dunia dan mereka menindas kita kerana mereka memiliki dunia. Tapi yang kita pesan pada orang Islam, jangan cinta dunia, jangan cinta dunia. Kalau kita tengok orang Islam hari dengan kekayaan mereka, Masya Allah, kaya orang Islam, tapi harta mereka tak apa, yang mari umrah semua Alhamdulillah. Yang ada di Arab, di Malaysia, orang Islam bukan miskin, kaya, tapi harta mereka tidak untuk dakwah. Bahkan kalau mereka berdakwah pun untuk harta. Sahabat kumpulkan harta untuk dakwah, kita berdakwah untuk dapat harta. Jadi siapa dia berceramah terkenal, dia kaya orang. Ini satu perkara yang saya cuba nak ingatkan diri saya dan nak ingatkan sahabat-sahabat yang saya ringkas. Pertama, asasnya agama tidak mengharamkan dunia. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minal rizq. Katakanlah siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah dan rezeki yang baik yang dikeluarkan pada hamba-hamba, tak haram. Tapi ambillah dunia itu dengan kata untuk menuju ke akhirat. Ini saya selalu betulkan penceramah TV kata, terjemah ayat Quran salah. Quran kata wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dia kata, bila terjemah dia kata carilah harta benda, carilah hari akhirat, apa yang Allah beri pada hari akhirat. Jangan lupa dunia. Jadi akhirat pun 50, dunia 50. Tak betul terjemahan. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Maksudnya carilah pada apa yang Allah beri pada engkau hari akhirat. Kalau Allah bagi 2000 sebulan, cari dalam 2000 itu hari akhirat. Kalau Allah bagi 5000 sebulan, cari dalam 5000 itu hari akhirat, habuat akhirat. Kalau Allah bagi 100,000 sebulan, cari dalam 100,000 itu hari akhirat. Kemudian Allah kata wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa habuat kamu di dunia. Ambillah beda nak hidup, beda nak lebih sikit, ambil Allah bagi. Tapi daripada harta yang Allah beri, cari akhirat. Kalau Allah bagi kita gaji, macam mana dengan gaji ni pun nak buat boleh masuk syurga? Macam mana dengan pendapatan ni boleh masuk syurga? Bagaimana dengan bisnes ni? Boleh masuk syurga. Wabtaghi fima atakallah. Orang Melayu dan dunia Islam suka baca satu hadis dhaif yang sangat baik. Dia kata kadul faqr ayyakuna al-kufra. Hampirlah kefakiran itu menjadi kufur. Penceramah TV membaca pasal kerajaan sahabat orang Melayu kena kaya. Hadis ini sebenarnya hadis yang dhaif.
Orang yang kufur, ramai orang miskin. Kita pun tak mahu orang Islam miskin. Tetapi ramai yang kufur apabila dia kaya, kan kerana dia miskin. Ramai orang miskin, dia pergi berintih Allah Ta'ala, so minta rezeki ke dia. Tapi ramai apabila dia sedap, dia lupa Allah. Nabi apabila datang harta daripada Bahrain, ini Bahrain, kita pergi Bahrain kan, ini Bahrain, datang harta daripada Bahrain. Sahabat Nabi penuh masjid begitu dengar cerita harta datang daripada Bahrain. Itu Allah uji tu sahabat Nabi. Memang Nabi akan bahagi harta lah bila harta datang kepada rakyat. Bila Nabi tengok penuh Abu Ubaidah balik harta daripada Bahrain, Nabi susah hati. Nabi kata, wallahi mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha an tubasata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasu ay fatanafasuha kama tanafasu fatuhlikukum kama ahlakat. Nabi kata, demi Allah, bukan fakir yang aku takut menimpa kamu, tetapi yang aku takut apabila dibentangkan kepada kamu dunia, lalu kamu berlumba-lumba untuk mendapatkan. Seperti mana orang-orang dahulu dibentangkan kepada mereka dunia, mereka berlumba-lumba untuk mendapatkannya. Lalu dunia itu memusnahkan kamu, seperti mana dia telah memusnahkan mereka. Ramai orang mari di Mekah ni orang minta rezeki. Percayalah, kalau kita pergi kat Multazam semua minta rezeki. Kalau kita boleh faham masalah, semua minta bagi kaya. Hak mereka minta begini. Tak salah, agama bukan musuh dengan harta. Tapi kita jaga-jaga dengan harta, jaga elok, supaya harta itu tidak memusnahkan kita. Supaya kita jadikan harta mudah-mudahan ada lebih di tangan aku, lebihlah juga untuk kusalurkan kepada perjuangan Islam, lebihlah juga untuk kuberikan kepada aktiviti dakwah, kepada untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salman, dia dekat dengan Nabi. Bila hari dia nak mati, dia menangis, dia bimbang kerana Nabi pesan, ambillah sekadar seorang pengembara. Kita orang gembala ni, orang mengembara ni, dia tak boleh bawa almari, bawa apa, tak boleh. Dia bawa setakatnya, tak membebankan perjalanan dia. Kita akan mengambil dunia dengan kadar tak membebankan perjalanan kita ke akhirat. Semua orang diutang. Kerana biar tanpa sebagainya. Dan kita menuju ke akhirat. Boleh kita ambil kemewahan ini, tapi dengan berkadar-kadar. Kadang-kadang orang bila kaya dia fikir dia baki sangat, dia tak mau bawa laut untuk fisabilillah. Tapi kita mudah-mudahan Allah beri kepada kita harta di tangan kita ini, cari akhirat dalam harta. Mari umrah itu sebahagian daripada akhirat. Mudah-mudahan bukan kerana kita nak main umrah supaya orang kata hang tidak tahu main tak. Kita mari mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita, jiwa kita. Kita mari mudah-mudahan Allah memustajabkan doa kita. Kita mari mudah-mudahan kita dapat rasa kita dekat dengan Allah. Kita rasa kita panggil dia, kita rasa kita seru dia. Kita rasa mudah-mudahan dia, Allah itu kalimat yang bergema dan hidup. Kita mari untuk duduk di suatu tempat yang manusia ketika kita tawaf, kanan dan kiri kita memuja dan memuji kebesaran kerajaan Allah Jalla wa'ala. Sebab itu kita datang di sini. Kalau sekadar aku dah lama tak pergi, tak ada. Kita mari untuk bertasbih, memuja dan memuji. Kita mari untuk mendengar orang bertasbih, memuja dan memuji. Kita mari untuk mendengar orang menyeru kebesaran kerajaan. Kita mari ke sini dan kita mari supaya dia juga, Allah itu mendengar dan mengampunkan dosa kita dan menerima segala hajat dan permohonan kita. Kalaulah harta itu yang ada di tangan kita, mudah-mudahan Allah berkati kita, insyaAllah. Itu maka kita ingat, kalau orang seperti Salman susah hati dengan perjalanan menuju ke akhirat ni, kita lebih-lebih lagi dan bersusah hati dalam perjalanan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.